Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nursha Zaidina binti Syaifah Azmi. Nombor matrik saya 08 DKA 21F 1160 dari kelas DKA Universiti. Assalamualaikum, saya Nur Aziati binti Rahmat. Nombor matrik saya 08 DKA 21 F1162. Dalam era dunia tanpa sempadan, semua maklumat hanyalah di hujung jari. Sains dan teknologi membawa kita kepada suatu perubahan kehidupan. Kemajuannya tidak boleh dinafikan. Namun, dalam pada itu, ada juga yang menafikan tentang kesan sains dan teknologi. Pelbagai kesimpulan yang dibuat oleh individu berdasarkan pengamatan tentang kesan sains dan teknologi sama ada membawa kepada kemajuan maupun kemusnahan alam sejagat. Tidak dapat dinafikan bahawa sains dan teknologi mempunyai peran penting dalam pembangunan masyarakat sejagat. Namun, ia juga tidak dapat disangkal mempunyai kesan buruk dalam pembangunan negara, termasuk alam sekitar maupun sosial. Semua ini tidak dapat dielakkan kerana kadang-kadang manusia sibuk mengejar kemajuan dan kecanggihan sehingga alpa dengan kesan buruk yang bakal menimpa. Segala penemuan dan ciptaan sains dan teknologi yang lahir dari akal manusia kadang tersasar dengan tujuan sebenar kerana tidak mengikut lunas yang telah digariskan oleh Islam. Tidak hairanlah jika kini banyak pengalaman sains dan teknologi juga mengundang kepada kemudaratan jika batas-batas penerokaan ilmu sains tidak menepati apa yang telah Islam utarakan. Prinsip Islam adalah sebagai satu jalan untuk kehidupan yang mana ianya berdasarkan tauhid. Islam adalah agama ajarannya syumul dalam mementingkan dasar kehidupan di segala bidang. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan perihal ekonomi masyarakat. Ini menunjukkan Islam memiliki ajaran yang mulia dan unggul untuk memberi kehidupan yang baik dari segi ekonomi dalam kehidupan. Apa itu ekonomi? Ia berasal dari bahasa Yunani kuno Greek iaitu oikos, rumah tangga, dan nomos, aturan. Maka secara bahasa ekonomi bererti aturan rumah tangga. Menurut istilah konvensional pula, ekonomi bererti aturan-aturan untuk menguruskan keperluan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat maupun rumah tangga negara. Apa pula tujuan ekonomi? Ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai maqasid syariah. Salah satu intinya ialah kesempurnaan keperluan hidup. Ayat-ayat yang menyokong hal ini adalah surah An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 97. Daripada ayat di atas, berkaitannya dengan hal ekonomi adalah apabila setiap individu melaksanakan aktiviti ekonomi dengan baik dan mengikut syariat Allah dalam masa sama, individu itu beriman, maka Allah pasti akan beri kehidupan yang baik kepada mereka. Kehidupan yang lebih baik pada ayat ini membawa erti ianya adalah kehidupan yang memberikan individu itu tenang dalam menjalankan kehidupannya. Apabila individu mentaati arahan syariat dan tepati sunnah dalam aktiviti ekonomi, pasti individu ini akan mendapat nikmat ketenangan jiwa. Ini kerana kesenangan kehidupan bukanlah diukur dari kemewahan, harta dan kuasa. Akan tetapi, ketenangan jiwa itulah ganjaran Allah untuk hamba-Nya untuk meneruskan kehidupan. Hadis-hadis berkaitan dengan ekonomi. Dari sudut bahasa, jual beli bermaksud menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Seterusnya, dari segi syarak pula, jual beli bermakna suatu akad yang bertujuan untuk memiliki secara kekal bagi sesuatu yang berupa harta atau manfaat dengan cara tukar menukar harta menurut syarat-syaratnya. Urut hadis, ada seorang sahabat bernama Habban bin Munkis mengadu kepada Rasulullah SAW bahawa ia tertipu dalam jual beli. Lalu Rasulullah bersabda, jika engkau berjual beli, katakanlah jangan melakukan tipu daya, iaitu penipuan.
Muttafaq alaih Ishaq menambahkan dalam riwayat Yunus Bakir dan Abdullah Lafaz, kandungan hadis-hadis tersebut sebagai bukti adanya hak mempertahankan harta ketika ditipu dalam jual beli. Antaranya di mana jumhur ulama berpendapat bahawa berdasarkan keumuman hadis tersebut, tidak ada penipuan dalam khiyar dan jual beli, tetap berlaku tanpa ada perbezaan antara tertipu atau tidak. Tambahan pula, mereka juga mengatakan bahawa khiyar dalam hadis ini terjadi disebabkan oleh kelemahan akal. Kaedah fiqh merupakan rangkuman prinsip yang telah dilaksanakan oleh syarak, malah ia dibuat melalui pandangan para ulama mujtahid untuk memudahkan proses merujuk sesuatu masalah yang berlaku dalam bidang fiqh kepada prinsip-prinsip syarak. Kaedah fiqh tidak dianggap sebagai dalil syarak yang akan menentukan sesuatu hukum, malah sebaliknya adalah satu keputusan yang dibuat untuk menghasilkan rumusan dalam perundangan yang begitu teliti terhadap hukum fiqh yang pelbagai. Selain dari itu, ia dijadikan sebagai satu cara untuk memudahkan seseorang itu mengingati, meneliti, menguasai dan memahami pelbagai hukum hakam fiqh. Aplikasi kaedah fiqh ini merupakan sumber hukum yang dapat menjelaskan kedudukan sesuatu keadaan. Berdasarkan kaedah fiqh tersebut, terdapat 5 kaedah asas yang terkenal dan digunakan secara meluas dalam kebanyakan permasalahan fiqh dan disepakati penerimaannya oleh jumhur ulama dari pelbagai mazhab fiqh. Antara 2 kaedahnya ialah yang pertama, al-umur bimaqasidiha, iaitu setiap perkara dinilai berdasarkan niat. Kaedah pertama ini membawa maksud bahawa sesuatu perbuatan tidak dikira selagi mana tidak disertakan dengan niat. Niat seseorang itu akan menentukan sama ada sesuatu perkara yang dilakukan itu halal atau haram, sah atau batal. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat-niatnya dan setiap orang hanya akan mendapat sesuatu sebagaimana dia berniat. Contoh yang berkait dalam kaedah fiqh dalam ekonomi ialah apabila berniat untuk membantu meningkatkan tahap ekonomi golongan masyarakat yang memerlukan dengan mewujudkan peluang pekerjaan, memberikan latihan percuma, menawarkan beasiswa pendidikan dan membina kemudahan awam di tempat tinggal luar bandar. Kaedah yang kedua pula ialah ad-darar yuzalu, iaitu bahaya mesti dihapuskan. Kaedah ini diaplikasikan dalam pelbagai isu fiqh. Dengan kata lain, ia berkait rapat dengan maqasid syariah al-khamsah dengan memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Kaedah ini menjelaskan tentang segala bahaya mesti ditegah, dielak dan diharamkan. Ia termasuk bahaya yang umum dan khusus. Hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, tidak ada mudarat dan tidak dibenarkan membalas dengan kemudaratan. Riwayat Al-Baihaqi. Kaedah fiqh yang diaplikasikan dalam ekonomi ialah apabila seseorang muflis menggadaikan barang yang dijual, menanami tanah atau membangunkan bangunan di atasnya, maka penjual tidak boleh menarik kembali dalam hal gadai yang sah kerana hal ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik bagi yang menerima gadai. Demikian juga dalam masalah penanaman atau pendirian bangunan. Tanaman dan bangunan tetap menjadi milik orang yang muflis. Itu kerana tanaman boleh mengurangkan harga tanah dan menjadikan kesan negatif bagi dirinya dan orang-orang yang berhutang dengannya. Sebagai suatu sistem ekonomi yang dijalankan berlandaskan syariat Islam, ekonomi memiliki beberapa prinsip yang berbeza. Prinsip syariah dalam ekonomi secara garis besar mengajarkan bahawa harta bukanlah satu-satunya tujuan kehidupan di dunia, namun harta hanyalah fasiliti atau sarana untuk beribadah kepada Allah SWT. Salah satu contoh prinsip syariah dalam ekonomi ialah etika. Etika harus menjadi salah satu dasar pelaksanaan ekonomi Islam atau syariah. Etika yang sesuai dengan ajaran Islam sangat diperlukan dalam segala aktiviti atau kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Perlu kita ketahui, kegiatan ekonomi merupakan salah satu jenis ibadah di bidang muamalat. Maka dari itu, setiap kegiatan ekonomi syariah harus dilandaskan dengan etika-etika atau norma yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Kesimpulan yang dapat saya ungkapkan ialah daripada kemajuan sains dan teknologi,
kini sememangnya banyak membawa kepada kebaikan di samping keburukan. Pokok pangkalnya, apa jua kemajuan yang dicapai perlulah berlandaskan nilai-nilai Islam dan mengikut batas penerokaan ilmu yang telah ditetapkan. Barulah kemajuan dan pembangunan yang kita capai tidak terpesong dan mendatangkan keburukan kepada ummah, kerana kadang-kadang keburukan itu sebenarnya kita juga yang menciptakannya.